Oke, jam sudah menunjukkan jam 8.35. Oke, sebelum itu semua boleh dengar suara saya? Boleh. Oke, thank you. Oke. Jadi sekarang kita akan mulakan sesi webinar kita. Oke, selamat malam kepada semua yang hadir pada sesi webinar kita yang kedua, yaitu Menstrual Hygiene Management. So, Menstrual Hygiene Management merupakan satu topik yang menarik kepada kita ahli sukarelawan, tidak mengira jantina sama ada lelaki dan juga perempuan. So, untuk topik ini sangat menariklah Menstrual Hygiene Management ini. Seperti webinar yang sebelum ini, saya akan memberi sedikit penjelasan tentang berkenaan dengan good webinar etike. Yang pertama, semasa webinar berjalan, diminta kepada semua hadirin yang ada untuk memastikan bahwa mikrofon Anda semua dalam keadaan mute
dan memastikan bahwa kamera Anda juga ditutup bagi melancarkan sesi webinar ini. Yang kedua, sebarang permasalahan teknikal ataupun technical issue sepanjang sesi webinar berlangsung, bolehlah menghubungi Encik Muzaidin bin Mujilim dan juga nombor telefon yang sudah disediakan di slide ini, yaitu 014-654-6240. Sesi webinar kita ini akan berlangsung selama 1 jam, yaitu di mana 45 menit adalah sesi webinar dan selebihnya adalah diikuti dengan sesi soal jawab. Dan jika Anda semua mempunyai sebarang persoalan, bolehlah kemukakan soalan apabila sesi soal jawab dijalankan. Jadi semua boleh menjawab, bertanyakan soalan apabila sesi Q&A sudah dibuka. Baiklah, sekarang saya akan memperkenalkan moderator dan juga speaker kita pada malam ini. So, moderator kita pada malam ini adalah saya sendiri, yaitu Eli Adriana binti Ibrahim yang berasal daripada Sabah. Saya pernah mengikuti beberapa training WASH dan juga telah mengikuti Asia Pacific Search WASH Training di Jatinangor, Indonesia pada tahun 2022 dan juga pernah terlibat dengan respon banjir di Batu Pahat Johor pada tahun 2023. Oke, seterusnya adalah speaker kita pada malam ini, yaitu Cik Iza Nasrah binti Nasir, dan beliau berasal daripada Kelantan. Beliau pernah mengikuti RCCE Activities di Kelantan pada tahun 2023. Cik Iza juga pernah menyertai Asia Pacific Search Training untuk HPIE, Hygiene Promotion in Emergency, dan juga Asia Pacific Search WASH Training di Jatinangor, Indonesia pada tahun 2022. Cik Iza juga pernah terlibat dengan draft operation di Kelantan dan juga di Terengganu. Oke, so itu adalah speaker kita pada malam ini. Oke, baiklah, tanpa membuang masa, saya serahkan dan menjemput Cik Iza untuk memulakan sesi beliau. Dipersilakan. Okey, sebelum tu saya nak test mic. Dengar ke suara saya? Dengar jelas? Dengar. Okey, alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat malam kepada tuan-tuan dan puan-puan yang join sesi webinar yang kedua pada malam ini, yang mana merupakan tajuk yang kita akan kongsikan berkenaan dengan menstrual hygiene management ataupun lebih dikenali sebagai pengurusan kebersihan haid. Okey. Di skrin di slide sekarang ni adalah menunjukkan berkenaan dengan objektif pada malam ini, kenapa kita perlu membincangkan topik MHM ini. Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut, ada tak kat sini mungkinlah boleh share dekat saya, lepas ni boleh saya baca nanti apa yang pengetahuan asas yang tuan-tuan dan puan-puan tahu berkenaan dengan MHM, sekadar pengetahuan asas. Mungkin daripada kalian semua ada yang familiar, ada yang baru pernah, maksudnya untuk sesi webinar malam ini baru kenal perkataan MHM ataupun menstrual hygiene management, ataupun mungkin boleh kongsikan just kita santai-santai saja pada malam ini. Boleh ada, kalau cakap saya first time dengar, boleh respon macam tu. Okey. Kalau yang pernah dengar pun boleh respon. Senggugut. Ada yang respon wrongly, Josta kata senggugut. Betul lah tu. Okey. Okey, lagi mungkin boleh respon apa pengetahuan asas yang anda tahu berkenaan dengan pengurusan kebersihan haid ini. Okey, dan sambil-sambil tu saya boleh go through lah untuk learning objektif, yang mana learning objektif ini kita akan cover berkenaan dengan untuk memahami asas tentang apa itu pengurusan kebersihan haid, dan yang kedua adalah mempunyai kesedaran tentang setiap item yang berkenaan dengan MHM semasa kecemasan dan perbezaannya dengan kit-kit yang berkaitan. Dan seterusnya terakhir adalah untuk mengetahui sumber yang ada berkaitan dengan MHM. Okay, next slide.
Okey, jadi untuk sebelum saya detailkan berkenaan dengan slide ini, jadi kenapa kita perlu bersusah payah untuk bercakap dengan MHM ni sebenarnya? Kenapa dalam WASH ataupun dalam topik kita dalam HP ni kita perlu selitkan juga berkenaan dengan MHM ni? Jadi kita boleh saya bacakan dekat sini. The reason is why adalah merujuk kepada dunia sekarang mempunyai kira-kira 7.7 bilion orang di dalamnya, dari mana kira-kira 3.8 bilion adalah wanita, terdiri daripada wanita. Jadi dalam mana-mana satu bulan tu kira-kira 800 juta wanita dan remaja perempuan yang datang haid, di mana 26 juta daripada mereka adalah remaja perempuan dan wanita yang berpindah disebabkan oleh bencana alam dan juga krisis yang berlaku. Jadi lebih daripada 500 juta wanita dan remaja perempuan tidak mempunyai kemudahan yang mencukupi untuk MHM. Jadi boleh dilihat daripada sini, ada yang tidak dapat akses kemudahan yang mencukupi untuk MHM ni. Jadi sebab itulah dalam bulan sabit sendiri IFRC ataupun MRCS sendiri come up dengan MHM ini perlu ditekankan dalam webinar pada kali ini. Okey, dan seperti yang kita lihat jumlah yang besar ni, sebab kenapa kita tidak boleh mengelak daripada bercakap ataupun untuk menangani MHM ni adalah disebabkan kita bayangkan kalaulah golongan-golongan wanita dan juga kanak-kanak perempuan ni adalah daripada kalangan orang terdekat kita, iaitu ibu-ibu kita, kakak kita, adik kita ataupun anak kita sekalipun. Jadi MHM ni bukan sahaja soal wanita dan juga kanak-kanak perempuan, tetapi dia juga berkait rapat juga dengan golongan lelaki. Maksudnya bukan wanita sahaja yang perlu tahu, tetapi golongan lelaki juga perlu tahu. Lebih tepatnya MHM ni adalah berkaitan dengan semua orang lah. Jadi oleh itu kesedaran perlulah diberikan kepada remaja perempuan dan juga wanita, bukan tidak memadai. Jadi golongan lelaki juga harus tahu berkenaan dengan MHM ini. Jadi untuk kita terus menyokong menangani MHM ini, pemimpin sosial ataupun pengamal perubatan tradisional perlu berada di barisan hadapan untuk memperjuangkan MHM, di mana isu-isu ini masih menjadi tabu ataupun masih lagi banyak yang mitos-mitos yang berleluasa. Okay, next slide. Okay, apa itu MHM? Okay, MHM ni adalah merupakan satu rangkaian tindakan dan intervensi untuk memastikan wanita dan juga remaja perempuan boleh menguruskan hak mereka secara peribadi, selamat dan bersih dengan yakin dan juga bermaruah. Okay, respon MHM yang komprehensif dan berkesan mempunyai 3 komponen. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat slide ni, ada 3 komponen yang dibulatkan, di-highlightkan di slide, iaitu MHM materials. Yang kedua adalah private, safe and appropriate wash facilities, dan yang terakhir adalah information about measurement and hygiene. Okay, yang pertama saya akan go one by one, yang mana material and item, iaitu bahan dan barangan MHM, bukan sahaja barangan haid seperti tuala wanita, tetapi harus juga termasuk dalam barangan yang berkaitan dengan MHM seperti underwear, barangan keperluan untuk menyokong penyucian, pengeringan dan pelupusan barang haid yang sudah terpakai secara selamat. Jadi kita perlu ambil maklumlah bahawa barang-barang yang berkaitan dengan MHM ni sangat penting untuk kita menyokong, untuk kita sediakan. Okay, yang kedua adalah kemudahan wash yang peribadi, selamat dan sesuai. Jadi kita akan bincangkan lebih lanjutlah berkenaan dengan kemudahan inilah. Okay, yang terakhir adalah maklumat tentang haid dan juga kebersihan, maklumat tentang cara menggunakan
penjagaan dan pelurusan barang haid dengan selamat. Di sini saya ingatkan kembali bahawa MHM ni bukan hanya satu perkara tetapi ia adalah hasil daripada gabungan 3 komponen ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, bila kita nak laksanakan our response, kita perlu mengambil kira 3 komponen ini kerana ia sangat bersangkut paut dan untuk kita menjalankan intervensi ni. So that maksudnya intervensi kita ni dapat dijalankan dengan berkesanlah kalau kita ada gabungan daripada 3 komponen ni. Okay, next slide. Okay, what are the risks if we don't address MHM? Okay, maksud dia kat sini adalah slide ini kita akan berkongsikan berkaitan dengan cara kita nak menangani risiko yang akan terjadi sekiranya kita tidak membicarakan berkenaan dengan MHM ni. Okay, okay, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh kongsikan dekat saya sebelum saya tunjukkan apa poin-poin yang akan saya bincangkan, akan saya kongsikan lah pada malam ini. Apakah kalaulah kesan, apakah risiko yang akan berlaku jika kita tidak menangani kita tidak membicarakan berkenaan dengan MHM ini. Mungkin ada boleh jelaskan ataupun kongsikan pengetahuan asas secara logik ataupun dan sebagainya. Okey. Sementara tu gangguan ada daripada Muhammad Fikri bin Azman daripada gangguan makhluk halus. Okey, lagi contamination and disease, ya betul. Jika kita tidak menangani risiko, kita biarkan MHM ini berlaku, boleh menyebabkan masalah penyakit, jangkit berjangkit. Mungkin akan ada gender based violence, ya betul. Menjejaskan kesihatan daripada Amirah Bolin. Terima kasih kepada yang sudi untuk berkongsikan pendapat kalian daripada Muhammad Fikri, Harban, Chong Yuk dan juga Amirah. Dan yang terakhir daripada Nancy Bayu, kotor busuk dan ada bakteria. Ya betul. Kalau kita tak mengenali mungkin akan berlaku pencemaran alam, pencemaran persekitaran dan sebagainya. Okey, next Ali boleh tunjukkan kat saya poin-poin seterusnya. Tekan next. Okey. Ini antara poin yang kita akan jelaskan lah. Yang pertama adalah ada 4 poin yang kita boleh kaitkan di sini. Yang pertama adalah kehilangan maruah, rasa malu dan tekanan mental. Contohnya individu yang datang haid ini menghadapi cabaran seperti kehilangan maruah, rasa malu dan tekanan akibat daripada sikap masyarakat itu sendiri dan juga kemudahan fasiliti yang tidak mencukupi. Jadi kekurangan sebagai contohnya kekurangan tandas ataupun ketiadaan tandas yang sesuai ataupun tak ada tempat untuk mandi, sendirian untuk membasuh dan juga menjemur. Kaedah pelupusan menjadi faktor penghalang pengurusan kebersihan diri yang sesuai ataupun pengurusan kebersihan diri yang selesa. Okey, dan juga kebimbangan daripada pembuangan sisa ataupun kebocoran ataupun bau yang boleh timbul dan ketidakpastian cara menguruskan haid dengan betul. Terutamanya tergolong dalam pada gadis muda lah. Mungkin ada rasa maksud kurang keyakinan dan disebabkan kita rasa biasalah kalau kita pun tak mandi pun kita rasa macam kita tak ada keyakinan nak keluar, kita rasa berbau badan kita dan sebagainya, apatah lagi bila perkara-perkara ini berlaku berkaitan dengan haid. Okey, dan poin seterusnya adalah kemungkinan berlaku keganasan berasaskan jantina. Kemudahan yang tidak mencukupi boleh merendahkan mereka kepada keganasan berasaskan jantina, terutamanya apabila remaja perempuan dan juga wanita perlu menunggu dalam keadaan yang gelap untuk ke tandas ataupun tiada tempat yang selamat untuk mereka untuk menukar ataupun membuang pad tersebut. Seterusnya adalah disebabkan oleh jangkitan dan ataupun keradangan boleh mungkin berlaku disebabkan oleh mereka menggunakan bahan yang tidak bersih untuk menguruskan aliran haid itu sendiri. Ada juga mereka yang tiada pilihan selain menggunakan kain lama, mereka akan menggunakan kain lama ataupun kain yang kotor ataupun lembat, boleh menyebabkan jangkitan sehingga boleh menjejaskan kesihatan diri. Okey. Setengah wanita juga mereka tidak mempunyai apa-apa, mereka tak pakai apa-apa untuk absorb that blood tu. Okey,
Ada yang komen kata suara tak jelas. Adakah line saya ataupun line Nancy yang tak jelas ke? Yang lain suara saya masih dengar ke? Kalau okey, saya teruskan Okey, alright. Okay, mungkin Nancy boleh check dulu kemungkinan line beliau lah yang tak jelas. Okay, alright. Saya teruskan kepada next point saya, iaitu yang terakhir adalah berkenaan dengan remaja perempuan sering terpaksa tinggal di rumah dan tak dapat hadir ke sekolah dan semestinya mereka akan ketinggalan dalam sesi pembelajaran. Dan terutamanya mereka akan jadi kekurangan kemudahan disebabkan oleh ini kekurangan kemudahan sanitasi yang bersesuaian dan mencukupi menyumbang kepada kemunduran pendidikan di sekolah tersebut. Di mana kanak-kanak perempuan ataupun gadis akan terlepaslah daripada peluang sesi pembelajaran tersebut. Dan mengikut kepada peratusan ni, dia amat rendah lah sebabnya menunjukkan gadis remaja yang tidak hadir ke sekolah ni di mana mereka cenderung terlepas daripada 10 hingga 20% hari persekolahan berlangsung. Dan kadang-kadang mereka tak terpaksa berhenti sekolah sepenuhnya sebabkan rasa kurang keyakinan dan sebagainya. Jadi melalui pendedahan MHM ini kita berharap agar dapat meningkatkan ataupun membantu kanak-kanak perempuan berasa lebih yakin dan selesa dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Okey. Next slide. Next slide. Kejap. Okey. Okey, ini saya kemukakan Sphere Standard Hygiene Promotion. Okey, saya recapkan beberapa, saya recapkan untuk pengetahuan semua. Untuk kita menjalankan aktiviti hygiene promotion dan juga menstrual hygiene management ni, kita perlu merujuk kepada Sphere Handbook. Apa itu Sphere Handbook? Adalah untuk pengetahuan semua, Sphere Handbook ini adalah rujukan yang digunakan oleh semua yang terlibat dalam menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan WASH dan juga sebagainya lah. Jadi untuk webinar kali ini, kita akan menyentuh beberapa bahagian yang mana berkenaan dengan, ini saya tunjuk secara go through sahaja berkenaan dengan hygiene promotion dan untuk malam ni berkenaan dengan MHM. Okey, dalam slide yang saya pakai ni adalah Sphere Standard yang boleh dijadikan rujukan yang mana kita mempunyai 3 bahagian di bawah hygiene promotion dan juga MHM. Yang pertama kita ada 1.1 dan juga 1.2 dan juga 1.3. Untuk slide yang pertama ini saya tunjukkan secara go through berkenaan dengan 1.1 dan juga 1.2 berkenaan dengan hygiene promotion yang boleh digunakan dalam menjalankan aktiviti hygiene promotion. Okey, untuk pengetahuan semua, yang saya tunjuk ini adalah Sphere Standard. Kita ada 3, 1.1, 1.2, 1.3. Dan setiap Sphere Standard dia ada key indicator masing-masing. Boleh tengok dekat slide itu key indicator yang digunakan untuk kita jadikan rujukan. Sebagai contoh, 1.1 ini berkenaan dengan tentang risiko kesihatan awam untuk berkaitan dengan air dan sanitasi dan kebersihan. Dan ada beberapa key indicator yang boleh kita ketahui seperti mana saya tunjukkan dekat slide. Sama juga dengan 1.2 yang mana untuk edification access and to use about hygiene kits. Adalah beberapa key indicator yang kita boleh guna, contohnya 250 gram sabun mandi oleh per person dan juga per month, 200 gram sabun laundry per person dan per month. Ini antara hygiene kits yang rujukan yang boleh kita gunakan. Okey, untuk pada malam ini, okey, next slide. Ini saya tunjuk yang hygiene promotion punya berkaitan. Okey, next slide. Next slide Eli. Saya akan jelaskan untuk pada malam ini berkenaan dengan di bawah topik MHM itu sendiri. Dia hygiene promotion kat tapi fokus kepada MHM dan incontinence. Okey, 1.3. Okey, untuk 1.3 mengikut standard promosi kebersihan 1.3 ini adalah menekankan kepentingan menyediakan produk kebersihan dan kemudahan
kemudahan wash untuk yang sesuai tentang individu yang datang haid dan mereka yang mengalami masalah incontinence bagi menyokong maruah dan juga kesejahteraan mereka. Okey, apa itu incontinence? Okey, incontinence ni adalah satu keadaan di mana kesihatan di mana pesakit kehilangan kawalan pundi kencing yang biasanya terjadi apabila mereka ataupun seseorang itu batuk, ketawa ataupun bersin. Mereka tidak dapat menahan air kencing dan topik incontinence ni saya tak akan secara detailkan pada malam ini. Kita akan ceritakan secara lebih lanjut pada face to face training nantilah untuk lebih memahami konsep incontinence tu apa. Okey, dan untuk key indicator bagi MHM itu sendiri boleh tengok adalah peratusan wanita dan juga kanak-kanak perempuan dalam usia haid diberikan akses kepada bahan yang sesuai untuk pengurusan kebersihan haid. Peratusan penerima yang berpuas hati dengan bahan dan kemudahan pengurusan kebersihan haid. Dan orang-orang yang mengalami masalah incontinence yang menggunakan bahan dan kemudahan incontinence yang sesuai dan sebagainya seperti mana yang saya paparkan dekat slide. Dan untuk pengetahuan semua, saya ingatkan kembali, ini adalah beberapa contoh key indicator yang saya tunjukkan pada malam ini. Sebenarnya dia ada lagi detail dan tuan-tuan dan puan-puan semua boleh akses nanti dekat CPA Handbook. Boleh tengok, kita akan sharekan link CPA Handbook, boleh jadikan sebagai rujukan dan pembacaan lah untuk tengok lebih detail setiap key indicator yang ditunjukkan bagi setiap CPA standard tersebut. Okay, next slide. Okay, bagaimana remaja perempuan dan juga wanita menguruskan haid mereka? Okay. Ini adalah beberapa jenis bahan MHM item yang tersedia. Berdasarkan gambar-gambar ni, sebelum saya pergi one by one lah. Yang mana yang biasa kita guna? Yang mana kebiasaan masyarakat kita guna di Malaysia ni? Mungkin boleh sama-sama respon dekat chatbot untuk saya bacakan. Okey, saya baca daripada Harban Sis, dia kata disposal, sanitary pad. Okey, banyak yang respon berkenaan dengan sanitary pads. Ya, betul. Di masyarakat Malaysia, kita banyak menggunakan disposable sanitary pads. Iaitu pad pakai buang lah. Itu yang biasa digunakan oleh masyarakat kita. Okey, saya akan go one by one bagi setiap item ataupun setiap yang digunakan ni. Okey, yang pertama adalah pad sanitari yang boleh digunakan semula. Dan okey, ini adalah dan juga kain yang boleh digunakan semula, tuala wanita, tampon dan juga menstrual cup. Okey, untuk bagi pad ataupun kain sanitasi yang boleh digunakan semula ni sebenarnya tidak biasa digunakan dalam masyarakat Malaysia. Mungkin ada yang guna tapi maksudnya tak semualah guna. Tapi ada masyarakat juga masih yang menggunakan dua benda ni sebut, iaitu terutamanya di masyarakat Bangladesh kerana ianya lebih murah dan juga senang untuk diperolehi berbanding dengan pad pakai buang. Okey, oleh itu penggunaan barang haid ini bergantung kepada konteks dan juga setiap demand setiap negara. Contohnya dekat kita biasa guna pad pakai buang. Di serta-serta negara, diorang biasa guna yang pad pakai buang. Pad pakai buang pula. Pad yang yang digunakan semula. Okey. Dan seterusnya tampon dan juga menstrual cup. Okey, tampon ni biasanya saya juga ada dapat maklumat yang kata biasanya juga digunakan oleh di Malaysia juga, di Sarawak untuk saya tak tahulah di Sarawak sahaja ataupun mungkin ada juga, tapi yang saya dapat maklumat adalah golongan-golongan perenang digunakan pakai di kalangan masyarakat Sarawak lah. Okey. Okey, untuk barangan kebersihan dan peribadi yang boleh diperolehi di pasaran dan negara tersebut ni, ia akan menjadi satu pertimbangan kita untuk menjalankan
Kebersihan had ini mempunyai faedah dan pertimbangan tersendiri dan individu boleh memilih produk paling sesuai keutamaan, keselesaan dan gaya hidup mereka. Dan kita kena pastikan kita jangan mengagihkan barang tersebut yang tidak biasa digunakan di tempat tersebut untuk mengelakkan berlaku pembaziran lah. Contohnya kita edarkan di masyarakat kita guna yang pad pakai buang, pad yang digunakan semula. Mungkin ada masyarakat kita tak biasa guna, so kita bagi juga. Benda tu dia macam sedikit ni lah sebabnya tidak diterima oleh seserta negara. Okey, dan sangat penting untuk kita ingatkan untuk kita akses pelbagai pilihan kebersihan haid ini adalah penting untuk memastikan individu boleh menguruskan haid mereka dengan bermaruah dan melalui cara yang sesuai mengikut keperluan masing-masing. Okey, seterusnya. Next slide. Okey, apakah respon MHM yang berkesan? Okey, apakah keperluannya? Okey, terdapat 4 komponen yang perlu kita lihat di sini iaitu bahan, materials, design of facilities, reka bentuk facility, informasi dan juga kepercayaan mereka. Okey, respon MHM ini yang berkesan melibatkan kita untuk mengenai pelbagai keperluan bagi memastikan kesejahteraan dan maruah wanita terjaga dengan baik. Okey, antara keperluan yang pertama yang perlu kita lihat di sini adalah yang pertama bahan. Penting untuk kita tahu bahawa bahan kebersihan yang diedar dan memastikan bekalan yang mencukupi kepada wanita. Bilangan bahan kebersihan yang digunakan. Dan kita juga harus mengenal pasti jenis-jenis bahan kebersihan yang digunakan. Sebagai contoh, menggunakan barang yang disertakan seperti underwear yang bersih, sabun dan lain-lain. Dan adalah penting untuk menguruskan kebersihan haid itu sendiri dengan betul dan bersih lah. Okey, yang kedua adalah reka bentuk fasiliti ataupun kemudahan. Kemudahan hendaklah mengutamakan dan memastikan privasi, maruah dan keselamatan pengguna. Di samping menyediakan ruang pengurusan haid yang selesa dan bersih, kemudahan yang membolehkan pelupusan bahan sanitari dan atau mencuci dan mengeringkan bahan sanitasi dengan betul. Okey, yang seterusnya adalah informasi bagi penggunaan, penjagaan dan pelupusan bahan kebersihan yang betul adalah penting untuk mencegah risiko kesihatan. Kebolehcapaian kepada bahan kebersihan membantu individu membuat pilihan. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan kepercayaan ataupun stigma, kehadiran kepercayaan ataupun amalan tradisional yang menjadi penghalang bagi wanita ataupun gadis untuk mengakses kemudahan, bahan kebersihan dan adalah penting untuk membantu mereka mengatasi cabaran kehidupan mereka. Okay, next slide. Okey, ini adalah tandas ataupun latrin yang mempunyai ciri-ciri dan kriteria yang diperlukan dalam MHM. Okey, kat sini kita ada beberapa daripada A sehinggalah I. Okey, kita akan go through one by one yang mana A ini adalah bilangan tandas yang mencukupi dari segi pecahan ratio bagi lelaki dan juga perempuan dan juga mempunyai papan tanda yang jelas. Kena make sure ada papan tanda yang jelas. Okay, B adalah I untuk pengguna menyucikan diri dan untuk mencuci bahan haid. C ni adalah yang paling penting lah, iaitu mempunyai kunci dalam tandas. Actually kita ada kunci luar dan juga kunci dalam. Tapi kunci luar tu mungkin optional, tapi kunci dalam tu sangat penting kepada pengguna untuk untuk lebih kepada keselamatan kepada pengguna lah. Okey. D dan E ni adalah tong sampah dengan penutup. Okey, dengan tanda jelas tentang cara membuang sisa haid dan seboleh-bolehnya tong sampah tersebut berada di dalam tandas untuk memberi keselesaan kerana jika tong sampah ni berada di luar akan menyebabkan hilang ataupun kurang keyakinan untuk pengguna wanita membuang pad mereka. Selain itu sebab kenapa tak nak letak tandas pula dah.
tak nak letak tong sampah ni dekat luar. Mungkin kita nak mengelak daripada haiwan-haiwan berkeliaran yang akan akan sepahkan tong sampah tersebut. Okey, F. Dinding, pintu dan bumbung diperbuat daripada bahan tidak luksina tanpa celah ataupun ruang untuk menjaga maruah wanita. G. Rak ataupun cangkuk untuk menyimpan dan menggantung barang bagi memberi kemudahan kepada pengguna. Dan C. Hash adalah kebolehcapaian kepada orang yang mempunyai masalah mobiliti. Dan yang terakhir di sini saya juga ingin menekankanlah sumber cahaya lampu ataupun lampu itu sendiri di sekitar tandas ni adalah sangat penting di luar dan juga di dalam tandas itu sendiri kerana untuk memastikan pengguna dapat menggunakan fasiliti dengan selesa dan juga selamat. Okey, pembinaan tandas yang dijalankan oleh intervensi yang dijalankan ni adalah merangkumi semua pihak seperti warga emas dan juga golongan orang kurang upaya. Ia sangat penting untuk kita memastikan kesemua fasiliti yang digunakan, yang dibina memenuhi keperluan masyarakat untuk menggunakannya. Okey, next slide. Okey, ini adalah contoh cara buangan bagi pelupusan lah untuk cara buangan bahan-bahan hide ataupun pad. Mereka kalau tengok kat situ dia ada lubang yang disediakan dan juga saliran aliran yang dibina. Okey. Ini saya just tunjuk go through lah untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, next slide. Okey, dalam kita menjalankan sesuatu respon, kita mempunyai beberapa jenis kits yang tuan-tuan boleh lihatkan dalam slide di sinilah. Kita ada dignity kits, hygiene kits, women kits, family kits dan juga MHM kits. Okey, ada ke kat sini mungkin boleh kongsikan dekat saya lah pengetahuan yang kalian tahu. Apa mungkin apa yang saya tunjukkan dekat sini, siapa tahu apa itu hygiene kits, MHM kits, women kits. Mungkin biasa digunakan adalah hygiene kits dan juga MHM kits. Mungkin boleh kongsikan pengalaman pernah deploy ke satu tempat berkenaan dengan kits tersebut. Mungkin boleh kongsikan dekat saya. Mungkin ada yang turun ke sebuah kampung pernah beri sumbangan ataupun agihkan berkenaan dengan hygiene kits, MHM kits, ataupun apa perbezaan di antara hygiene kits ataupun MHM kits. Okey. Alright, okey. Kita next slide. Kita akan bagi tahu apakah perbezaan daripada hygiene kits dan juga MHM kits. Okey. Pada malam ini saya akan go through perbezaan hygiene kits dan juga MHM kits secara ringkas sahaja. Okey, seperti mana yang tuan-tuan tahu, MHM dan juga HP kits ni biasanya akan yang dipaparkan di skrin ni, di slide ni adalah mengikut standard yang telah digariskan oleh IFRC sendiri, yang mana ia terhasil daripada pengumpulan data dan juga pengalaman respon yang lepas. Ia terdapat beberapa contoh perbezaan dari segi purpose ataupun tujuan. Sebagai contoh, kalau hygiene kits dia lebih kepada family ataupun household. Manakala kalau untuk MHM kits lebih kepada personal, individu itu sendiri, yang mana akan diberikan secara peribadi. Dan untuk lebih nampak lagi apa yang saya cuba sampaikan ni adalah sebagai contoh, kalau hygiene kits kita bagi kepada per family, kepada isi rumah, kepada family. Tetapi kalau untuk MHM kit sebagai contoh, dalam satu family tersebut ada seorang ibu, 2 orang anak perempuan. So total ada 3 orang lah kan untuk perempuan. So kita akan memberikan MHM kit sebanyak 3 kits. Sebabnya MHM kits ni kita akan bagi secara individual. Okay. Okay, untuk MHM kits kita ada 3. Yang pertama kita ada kits A, kits B dan juga kits C. Seperti yang ditengok kat situ adalah
Kits A ni adalah disposable punya, reusable dan juga tampon. Okay, untuk bagi kits A, dia terdiri daripada okay, sebelum saya go through lebih detail, okay, untuk pengetahuan semua, kits A dan juga kits B ni boleh digunakan pakaikan selama 3 bulan, manakala kits C boleh digunakan selama 2 bulan. Okay, next slide. Okay, untuk pada malam ini saya akan fokuskan berkenaan dengan kits A dan juga kits B. Okay, untuk bagi item yang di-highlightkan pada warna biru, di kotak biru ni adalah perkara yang biasa yang kita ketahui dalam dua kits MHM ni dah, adalah perkara yang sama. Okay, sebagai contoh seperti underwear yang diperbuat daripada kapas, tidak berwarna putih ataupun berwarna cerah, sabun mandi minimum daripada 100 gram, arahan pengguna dan penjagaan, baldi plastik dengan penutup 6 sehingga 10 liter, tidak lusina dan ini adalah membawa kepada perkara biasa yang kita akan gunakanlah dalam kits A dan juga kits B. Okay, item yang berbeza adalah kits A terdiri daripada 6 paket pads pakai buang dan setiap pad hendaklah mengandungi minimum 8 pad. Manakala kits B mengandungi sekurang-kurangnya 6 pad yang boleh digunakan semula dan boleh dibasuh. Perkara utama yang perlu diingatkan dan ambil perhatian, pad yang boleh digunakan semula ni ia lebih kepada pad itu sendiri, contoh dan ia termasuk dalam sabun cuci pakaian minimum lebih kurang dalam 200 gram 500 ml kalau untuk cecair, dan tali sekurang-kurangnya 4 meter. Mungkin kena bagi perhatian sikit lah untuk bahagian ini. Dan ia juga merupakan item berkaitan yang diperlukan untuk memastikan penggunaan pad yang selamat dan bermaruah, iaitu mempunyai sabun pakaian untuk mencuci pad dan mempunyai item yang betul untuk memastikan pad boleh dikeringkan dan disimpan dengan betul. Okey, dan untuk setiap ni mungkin kita akan go through dengan lebih detail lah untuk pada face-to-face training nanti. Okey, next slide. Okey, ini adalah key resources. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin melihat sumber lebih lanjut berkenaan dengan MHM, boleh tekan pada link slide ini dan yang mana kita akan sharekan nanti, dan banyak reading material yang boleh dijadikan sebagai rujukan tuan-tuan dan puan-puan semualah. Okey, next slide. Okay, key messages apa yang kita cuba sampaikan pada malam ini adalah wanita dan juga gadis mempunyai beberapa cabaran di sekitar haid apabila kecemasan berlaku. Antaranya adalah kekurangan bahan kebersihan, kehilangan privasi, kebimbangan dan rasa malu, pantang larang dan sekatan budaya dan kemudahan yang tidak mencukupi. Jika keperluan tidak ditangani dengan baik, wanita dan juga remaja perempuan mungkin menghadapi jangkitan, risiko keganasan, pergerakan terhad dan ketidakupayaan untuk mengakses perkhidmatan. Dan seterusnya, MHM ialah rangkaian tindakan dan intervensi yang memastikan wanita dan remaja perempuan boleh menguruskan haid bulanan mereka secara persendirian, selamat dan bersih. Dan 3 komponen dalam respon MHM yang komprehensif dan berkesan ialah 3 penting yang kita perlu highlightkan di sini adalah bahan dan barang MHM, kemudahan wash yang bersifat persendirian, selamat dan sesuai, dan juga yang terakhir maklumat mengenai haid dan juga kebersihan. Dan yang terakhir, perlu diingatkan bahawa kita sentiasa perlu mempertimbangkan keperluan tempatan, konteks dan keperluan MHM dalam merancang respon MHM kita semua. Yes, sekiranya okay, sekian daripada saya. Ini adalah beberapa perkongsian yang saya boleh kongsikan lah untuk berkenaan dengan MHM. Okay, terima kasih atas sudi perhatian dan juga tumpuan anda semua pada malam ini. Dan saya serahkan kembali kepada moderator kita, Saudari Ellie. Okey, terima kasih Cik Izzah atas perkongsian beliau berkenaan dengan menstrual hygiene management.
Oke, sekarang adalah sesi soal jawab. So, kita minta mana-mana peserta atau hadirin yang ada soalan, bolehlah kemukakan soalan di chat box ataupun unmute mic untuk pertanyakan soalan. So, di sini ada kita punya speakers dan juga kita punya tim yang mungkin boleh menjawab sebarang persoalan. So ya, di sini ada satu soalan yang in slides HHS what is what. So ya, I think dalam slide kejap. Slide mana satu tuh ya? HHS. So, Iza, Okay, HS ni merujuk kepada household, isi rumah. Itu adalah singkatan kepada slide tu sendirilah. Thank you Ceiza. So tadi saya terlepas ada satu soalan which is woman kit ada extra pet kah? So ya, speaker boleh menjawab soalan ini. Ataupun tim yang ada dalam webinar ini boleh tolong jawab untuk soalan itu, which is ya, woman kids ada extra pet atau tidak? Okay, untuk menjawab kepada soalan daripada Tamuli, woman kids ni adalah ada extra pad ke tak, dia mengikut standard yang ditetapkan oleh SPIA standard lah. Dan kalau jika ada keperluan yang perlu ditambah, kita akan memberi tambahan. Okay. Okay, thank you Ceiza. So seterusnya adalah soalan, andai ada yang sakit haid, apa tindakan yang perlu dibuat? So ya, ini soalan daripada Chenensi yang bertanyakan if ada sakit haid, and then apa tindakan yang perlu dibuat. Kalau merefer kepada, mungkin saya boleh mencuba ataupun co-team boleh bantu saya untuk mungkin add on informasi. Kalau merujuk kepada jika ada sakit haid ni, mungkin kita ada bantuan yang akan diberikan, bantuan dari segi perubatan. Okay, mungkin co-team kat sini boleh bantu saya untuk tambahkan informasi berkenaan dengan ini. Boleh share dekat kami. So, ada yang ingin tambah? Kalau tidak, kita proceed to the next question. Okay. So, untuk next question is, ketika kecemasan, macam mana mau dispose pets secara sustainable untuk pastikan kebersihan dan juga keselamatan terjaga? Okey, untuk soalan ni, soalan daripada macam mana nak dispose pet secara sustainable. Okey, untuk jawab soalan ni, kebiasaannya kalau kita turun ke lapangan, antara suggestion yang recommended yang boleh kita guna pakaikan adalah incinerator ataupun pembakar.
dan kita akan mengumpulkan tuala wanita tersebut ke dalam incinerator tersebut lah. Tapi ada juga beberapa fasiliti yang diguna pakaikan juga seperti pelupusan tuala wanita ni adalah kita mengumpulkan tuala wanita tersebut dan kita tanam. Dan make sure bila kita tanam tu jauh daripada sumber tapak air itu sendiri untuk mengelakkan pencemaran berlaku. Okay, rasanya mungkin menjawab soalan. Okay. Sekian daripada saya. Okay, thank you Iza. And then ada lagi soalan daripada ni, iaitu saya ingin bertanya kepada mengenai menstrual hygiene ni, adakah cara yang berkesan untuk menyedarkan orang ramai terutamanya mengenai kaum wanita bagi pengurusan haid, terutamanya yang melibatkan komuniti di perkampungan dan pedalaman? So, Hello. ya, Ya, berkenaan dengan soalan itu tadi, yang ulang soalan itu tadi? saya ingin bertanya mengenai menstrual hygiene ini, adakah cara untuk yang berkesan untuk menyedarkan orang ramai terutamanya mengenai kaum wanita bagi pengurusan haid, terutamanya melibatkan komuniti di perkampungan dan juga pedalaman? Oke, terima kasih kepada Muhammad Fikri. Soalan ini sangat bagus. Cuma dalam hygiene promotion ni dia ada beberapa benda yang lebih detail yang mana kamu akan didedahkan di face-to-face training nanti. So di dalam face-to-face training nanti kamu akan lebih menyentuh kepada macam mana BCC ataupun behavior change communication, dan bila kita bercakap tentang MHM ni dia adalah even di setengah area masih ada satu isu yang bukannya boleh diperbincangkan. So apabila kita bercakap tentang perbincangan, so biasanya kita akan buat focus group discussion lah, yang kita akan set di community itu, kan remaja perempuan dan juga yang dewasa. So selain daripada itu, cara untuk yang berkesan untuk menyedarkan ni dia bergantung pada planning kita juga. Secara tidak ada jawapan yang tepat untuk itu sebab kita akan bergantung kepada analisis ataupun culture dan banyak perspektif yang kita masih yang kita kena tengok untuk mencari atau jumpa cara yang berkesan ataupun cara untuk menyedarkan orang ramai. Cuma secara general itulah disebabkan ada sesi webinar MHM pada malam ni yang kita di sini terdiri daripada lelaki dan juga wanita. Dan ilmu MHM ni harus wajib untuk semua orang ada. Thank you. Oke, terima kasih Muzaidin atas jawaban tadi, dan soalan yang paling last sekali kita akan ambil adalah bagaimana penglibatan dalam golongan lelaki tentang kesedaran dan juga advokasi MHM boleh menyumbang kepada hasil yang lebih baik. So, ada siapa-siapa yang boleh jawab soalan ini? Okay, hello. Okay, merujuk kepada soalan daripada saudara Muhammad Izzuddin. Okay, sebenarnya dalam term golongan lelaki ni kita boleh pecahkan beberapa golongan lelaki ni sebabnya siapa adalah lelaki dewasa, remaja lelaki, kanak-kanak lelaki. Jadi apa yang mereka perlu memahami MHM ni adalah mereka boleh memberi sokongan
yang berharga kepada wanita dan juga kanak-kanak perempuan untuk kita mengurangkan stigma tersebut. Dan ini akan membantu juga mewujudkan hubungan yang seimbang dan adil antara lelaki dan juga perempuan. Dan apa yang paling penting adalah kedua-dua jantina tersebut tujuannya adalah untuk kita berkongsi pengetahuan dan tanggungjawab berkenaan dengan MHM. Mereka juga boleh membantu menghilangkan perasaan malu, menghilangkan kurang rasa keyakinan dan akan memudahkan gadis dan juga wanita untuk membincangkan keperluan mereka ini secara lebih terbuka. Di antara impak positif yang boleh kita ambil adalah wanita dan juga kanak-kanak itu sendiri akan jadi lebih yakin untuk cakap pasal benda ni, untuk membincangkan perkara ini dalam menguruskan kebersihan haid mereka dengan lebih baik. Jadi ini menunjukkan bahawa actually MHM ni bukan sahaja untuk wanita sahaja, tetapi merujuk kepada semua golongan, jadi tak kisah daripada lelaki dan juga perempuan. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Iza atas jawapan situ. Jadi kami ada nampak lagi soalan di bawah, tapi kami sudah take note soalan tu dan soalan tu akan dijawab melalui WhatsApp group. Jadi terima kasih atas participation semua atas dalam sesi Q&A ini. So kita akan pergi ke slide yang seterusnya, iaitu what's next. Okey, selepas webinar ini, link quiz akan dikongsikan kepada ke semua peserta, di mana kuis itu tersebut kamu perlu menjawab soalan-soalan berdasarkan topik webinar yang telah kamu hadir. Jadi kamu sudah hadir 2 webinar. Yang pertama adalah hygiene promotion in emergency dan yang kedua adalah menstrual hygiene management. Jadi terdapat 18 soalan untuk kuis ini yang perlu kamu jawab. Okey. Untuk kuis ini peratusan lulus adalah 80% dan Anda semua hanya mempunyai 2 kali percubaan untuk menjawab kuis ini. So untuk menjawab kuis ini diminta semua peserta untuk rujuk kembali dalam link yang telah diberikan dalam slide dan juga untuk rujuk kepada Sphere Handbook lah dan juga HP guideline sebelum ambil kuis kerana percubaan hanya ada 2 kali. Yang seterusnya adalah peringatan juga kepada semua orang, jika kamu ingin melakukan percubaan menjawab untuk yang kali kedua, sila gunakan email yang sama seperti percubaan yang pertama. So kamu kena guna email yang samalah untuk menjawab kuis itu. Seterusnya adalah untuk melayakkan kamu semua untuk menghadiri face-to-face training, kamu perlu lulus kuis yang akan diberikan nantilah. Jadi kamu perlu lulus kuis itu untuk melayakkan diri kamu ke face-to-face training. Dan yang seterusnya adalah kuis akan di-share kepada kamu semua dalam WhatsApp group dan akan valid daripada jam 10 malam hari ini sehingga 12 Mac 2024. Jadi kamu ada masa selama 48 jam untuk menyiapkan kuis ini. So yang terakhir sekali adalah sebarang persoalan mengenai dengan webinar ataupun training ini bolehlah menghubungi Encik Muzaidin ataupun menghantar email kepada beliau yang sudah tertera dalam slide ini. Okay, seterusnya adalah itu saja untuk webinar kali ini. Saya doakan semua dapat menjawab kuis ini dan terima kasih atas attention semua orang dan juga terima kasih kerana menghadiri sesi webinar ini. So selamat menjawab semua dan ya selamat malam. Terima